Baik, terima kasih saudara rakan setugas Nur Hayatul dan juga Daud Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada auda yang masih lagi setia bersama Rampai Pagi dan kali ini tas langsung dari daerah Tutong. Dan apa kita harapkan agar auda dalam keadaan walafiat hendaknya dan juga apa kegiatan yang ada sudah perancang ingin lakukan pada pagi ini. Kami doakan agar dapat dilaksanakan dengan sempurna dan auda penonton seperti biasa dari daerah Tutong juga akan berkongsi makluman semasa dan juga satu bahan visual yang kami sediakan bagi tatapan kita bersama. Dan saya kongsikan terlebih dahulu satu info di sini iaitu bermula pada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad akan diadakan Pesta Lakanon Lamunin yang akan diadakan di Pusat Kemasyarakatan Dataran Gong 3 Kampung Lamunin merupakan anjuran daripada Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Biro Ekonomi MPK Lamunin dan pada hari Jumaat ia akan bermula dari jam 2.30 petang sehingga 11 malam, manakala pada hari Sabtu bermula pada jam 10 pagi sehingga 12 pagi. Dan pada hari terakhir, hari Ahad 27 Oktober 2024 akan bermula pada jam 7 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti disusun bagi memeriahkan lagi Pesta Lakanon Lamunin dan juga turut diisikan dengan pelbagai jenis jualan makanan dan juga minuman yang difahamkan lebih daripada 20 vendors yang turut serta bagi mengikuti Pesta Lakanon Lamunin. Jadi kepada auda yang mempunyai kelapangan masa dan juga tiada mempunyai apa-apa rancangan pada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, bolehlah berkunjung ke Kampung Lamunin khususnya di Pusat Kemasyarakatan Dataran Gong 3 Kampung Lamunin bagi menyaksikan dan juga mengikuti apa jua aktiviti yang dianjurkan di Pesta Lakanon Lamunin. Baik, itu satu info semasa saya kongsikan sebentar tadi dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita dari daerah Tutong untuk edisinya hari ini, apa kata kita beralih untuk menyaksikan bahan visual yang kami sediakan bagi edisinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera auda. Alhamdulillah kita dapat bersama untuk meninjau antara acara yang berlangsung di sekitar daerah Tutong dan alhamdulillah hari ini kita dapat hadir ya dalam majlis forum sempena Majlis Ilmu 2024 dengan tema menangani gejala mental. Jadi tema ini memang cukup signifikan kerana meningkatnya ya laporan-laporan ataupun permasalahan mengenai dengan masalah mental ini. Jadi alhamdulillah di daerah Tutong kita ni akan dapat sama-sama dengarkan bersama penceramah undangan yang akan membawakan topik mengenai menangani gejala mental ini dari perspektif sains dan perspektif Islam. Penyakit mental, sejenis penyakit yang mempengaruhi fikiran, perasaan, kelakuan dan interaksi seseorang individu. Contohnya penyakit uri, kemurungan dan psikososial. Mengambil kira status mengenai kesihatan mental di negara Brunei Darussalam pada tahun lepas, seramai 11,231 pesakit yang mendapatkan rawatan di perkhidmatan psikiatri dan psikologi. Dan kemurungan dan keresahan adalah penyakit mental yang tertinggi di negara kita. Memetik titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi Majlis Ilmu tahun 2020 sempena Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda yang ke-74 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dari dahulu lagi mengharapkan supaya Majlis Ilmu berupaya untuk memacu kesedaran beragama dan bermasyarakat. Baginda melihat ianya mampu untuk memainkan peranan khusus dalam bidang keilmuan dan dakwah, iaitu apabila di antara acara-acaranya ialah berupa forum atau seminar dan ceramah. Ini semua tidak diragukan lagi adalah wadah ke arah penyebaran ilmu dan dakwah itu. Baginda optimis Majlis Ilmu memang mampu untuk mencipta visi dan misi yang berkebajikan bagi negara.
Kerana itu adalah sesuai untuk ia terus diadakan dari tahun ke tahun untuk meraih manfaat daripadanya. Sebagai kesinambungan Majlis Ilmu 2024 yang telah diadakan pada bulan September lepas, Forum Majlis Ilmu 2024 juga dilaratkan ke daerah Tutong bertempat di Dewan Mahat Islam Brunei, dan ianya adalah sebagai pendedahan kepada masyarakat bagi mengenali tanda-tanda gejala mental serta cara menanganinya. Pendapat saya baik, bagus dan akan dapat diusahakan untuk petani yang menangani cara gejala mental masa ini sangat berleluasa di mana sajalah, di pejabat kah, di rumah kah ataupun di mana saja. Lagi baiklah diterapkan di kampung-kampung untuk untuk orang-orang kampung. Bermacam-macam usaha sudah diusahakan untuk menangani masalah mental ini. Macam diadakan forum kami kan sebagai ibu bapa, nenek-nenek dapat mengetahui macam mana mengatasi masalah mental ini. Dan kadang-kadang di rumah pun petani dapat melihat, dapat menasihati anak-anak cucu untuk mengatasi masalah mental ini. Mental ini bukannya sekarang ini di petani ketahui kan, banyak sudah. Mudah-mudahanlah dengan usaha yang diadakan ini dapat diteruskan lagi di masa-masa akan datang. Jadi petani dapat mengetahui, anak-anak petani dapat mengetahui, generasi-generasi muda-muda, bukannya muda-muda juga, generasi tua pun boleh juga mengetahui ni perkara ni. Alhamdulillah. Forum Majlis Ilmu bagi Daerah Tutong membawa tema teknologi dan kesihatan mental dengan tajuk #SharingPositivity, #AntiSocial. Dipengerusikan oleh Ustaz Muhammad Nasheed bin Superi, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, bersama 3 orang ahli panel, Ustaz Farizal Ali, Penolong Kaunselor Penjara, Perkhidmatan Kaunseling Jabatan Penjara, Dr. Hajah Umi Faizah Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA, dan Pengiran Salimatul Saadah, Pengiran Muhammad Saleh, Pegawai Psikologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Khas. Berhutang akhirnya ia menjejaskan keluarga. Kalau sekiranya berumah tangga, maka perbelanjaan rumah kadang-kadang terjejas. Jadi sudah hutang bertambah, berhutang lagi. Tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Akhirnya akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam hidup. Di mana kita ni melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang Islam ini untuk tetap maju ke hadapan untuk mencari pekerjaan. Masa ni orang biasa memilih kerja jualah. Sebagai seorang influencer ni, kita ni mesti, like I said, always develop yourself, sentiasa membangunkan diri sendiri itu dengan belajar. Belajar, I understand the education system di sini di Brunei. Terciptanya teknologi canggih di zaman serba moden ini juga boleh memberi impak negatif terhadap kesihatan mental seseorang jika penggunaan tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kerana tambahan lagi andai menggunakannya dengan tidak mematuhi hukum syara yang ditetapkan oleh Islam. Masalah kesihatan mental ini bukan hanya berlaku di peringkat dewasa ataupun yang sudah berkeluarga, malah juga dihadapi oleh kalangan remaja yang sebahagiannya berpunca dari kecanggihan teknologi seperti media sosial. Semoga melalui forum Majlis Ilmu ini akan dapat melahirkan kepekaan terhadap bahaya penyakit mental ini dan bersama-sama mengenali tanda-tanda dan punca-punca masalah kesihatan mental sekaligus mencari jalan mengurangkan risiko dan sebagainya.